Kembali semula dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini Kerajaan Sarawak komited salur bantuan kepada sekolah-sekolah mubalik. Kita langsung saja bersama Buma Win di Kuching, Sarawak. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Kerajaan Sarawak komited dalam menyalurkan bantuan kewangan untuk pembangunan sekolah-sekolah mubalik serta rumah ibadat di bawah unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Sekolah Kebangsaan SK Sentresa Kuching dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph Kuching menerima geran bantuan dana sekolah mubalik Sarawak Fasa 2 dan telah disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun 1 Datuk Ibrahim Baki. Beliau memberitahu nilai tersebut dapat menyumbang kepada agenda pembangunan negeri. Datuk Ibrahim menjelaskan ini disaksikan menerusi kerajaan dalam transformasi ekonomi negeri melalui ekonomi hijau. Beliau berkata demikian pada program penyerahan sumbangan dana projek kecil luar bandar MRP Dun 1 di Kuching. Majlis penyampaian geran itu diadakan di Pusat Khidmat Dun 1 di Jalan Kulas, Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Ibrahim berkata bantuan kewangan itu adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Sarawak untuk memastikan pembangunan sekolah mubalik serta rumah ibadat di bawah UNIFOR. Ia merupakan pendekatan kerajaan untuk memupuk perpaduan dan keterangkuman sosial di Sarawak dan dengan menyemai nilai keharmonian dan kewujudan bersama dalam kalangan rakyat. Hadir menerima geran bagi pihak SMK St. Joseph Kuching ialah Pengetua Sekolah James Chen Chung Hong, manakala SK Sentresa Kuching diwakili Guru Sekolah Jenah Jali. Sementara itu pada majlis yang sama, Datuk Ibrahim turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP kepada sejumlah 74 pertubuhan, persatuan dan jawatan kuasa pengurusan di kawasan 1. Antara penerimanya ialah 16 jawatan kuasa pengamal kejiranan, 9 jawatan kuasa kejiranan mesra, 17 jawatan kuasa keselamatan dan pembangunan kampung dan 6 persatuan ibu bapa dan guru. Turut menerima geran itu ialah 15 jawatan kuasa pengurusan masjid dan surau serta 11 badan persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan. Sejumlah 40 projek program transformasi luar bandar RTP di kawasan Jepak bakal dilaksanakan dan merupakan jumlah yang lebih tinggi berbanding tahun-tahun yang lalu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki sedia mengagihkan peruntukan dan projek pembangunan 2024 secara menyeluruh dan adil kepada semua pihak di kawasan Jepak. Okey, sihatlah. Kelak saya akan ada jawatan kuasa khas untuk MRP, saya akan ada jawatan kuasa khas untuk RTP dan juga untuk baik pulih supaya kami berlaku adil, dapat bincang supaya benda yang dimusyawarah bukan dipolah oleh one man show. Yang akan ada jawatan kuasa. Okey? Benda tu saya simula seorang saya minta nasihat daripada SIMU, daripada Pejabat Premier dan pada EPU. Jadi saya dah di sekolah oleh SIDAK, tok patut dipolah, tok patut dipolah. InsyaAllah saya akan buat terbaik. Iskandar menyeru semua pihak untuk terus bersatu dan bekerjasama bagi memastikan hasrat dan keperluan masyarakat di Dun Jepak dapat dipenuhi dengan adil dan saksama. Beliau berkata demikian pada Majlis Kesyukuran Kemenangan Adun N67 Jepak. Tambahnya pelbagai bentuk pembangunan infrastruktur yang dirancang serta sedang dilaksanakan di Jepak oleh Kerajaan Sarawak menerusi usaha Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bakal memberi perubahan dan faedah kepada masyarakat Jepak khususnya. Terdahulu berucap pada majlis yang sama, Pengerusi PPJUB Datuk Abdul Kadir Zahib mahu pengundi muda harus didekati agar mereka memahami peranan dan tanggungjawab dalam memilih pemimpin. Tetapi yang saluran ke 6, ke 7 ada sampai 18%. Jauh. Bermakna adalah menjadi tanggungjawab kita semua gerakan belia. Maka sebab itulah pada malam ini kita mengajukan majlis kesyukuran bersama dengan seberkas Jepak. Okey. Penjawab dengan seberkas Jepak menganjur majlis pada hari ini dengan harapan lepas ini seberkas Jepak ahli-ahlinya akan bergerak secara aktif dan sedar bahawa mereka adalah jadi pengundi, adalah menjadi satu tanggungjawab sebagai pengundi untuk mengambil bahagian dalam apa yang berlaku di N67. Beliau turut menyuruh pemimpin di pelbagai peringkat terus memberi kerjasama kepada Adun Jepak yang baru bagi memastikan keperluan dan permasalahan rakyat dapat diatasi. Baik,
Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian tidak diingini berlaku. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Parum Niat berkata bilangan kenderaan di jalan raya akan bertambah dan orang ramai akan mengambil peluang untuk keluar bercuti bersempena perayaan Christmas dan cuti penghujung tahun. Saya minta terutama yang akan meninggalkan rumah, minta maklum kepada kami, pihak kami untuk kita pertingkatkan rondaan ya di kawasan perumahan yang ditinggalkan. Ya, maklumkan alamat dan sentiasa mengambil langkah-langkah berjaga-jaga ya. Kunci rumah pastikan suis, lampu elektrik, punca elektrik dipadamkan dan sentiasa berhati-hati memandu. Dijangka pertambahan kenderaan akan banyak semasa cuti ini ya, terutama di daerah Limbang. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media di Limbang. Sementara itu, suasana di Bandar Limbang terus meriah dengan persiapan sambutan Christmas yang akan disambut esok. Kebanyakan mereka memilih saat akhir untuk membeli barangan dapur berikutan ada peniaga yang menawarkan jualan lebih murah bersempena sambutan perayaan Christmas. Baik, mayat remaja lelaki Muhammad Fakhrul Zaini, 15 tahun yang dibaham buaya di tebing sungai di Samariang Aman semalam ditemui pasukan mencari dan menyelamat pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomba Penyelamat Petrajaya Latif Iring, mangsa dijumpai terapung oleh pasukan menyelamat pukul 11 pagi sebelum dibawa ke jeti Pangkalan Hadapan Operasi 18 minit kemudian untuk proses pengecaman. Keadaan mayat mangsa ketika dijumpai hanya tinggal badan dan kepala, manakala kedua-dua tangan dan kaki sudah tiada, dipercayai dimakan reptilia tersebut. Baiklah, pesanan umum kepada semua masyarakat lah, tak kira usia, baik yang tua ataupun yang muda. Jadi di kawasan-kawasan yang telah pun dipasangkan dengan papan tanda yang ada larangan, di kawasan tersebut ada buaya, diminta kalau boleh jangan menjalankan aktiviti memancing ataupun menjala lah. Manakala bapa mangsa yang ditemui reda atas pemergian anak kedua dari 3 beradik itu yang mengikutinya menjala ikan sejak sekolah rendah. Ya, biasa di kampung aja lah. Main-main di kampung aja. Nasi benar pergi situ. Ada pergi kampung dengan kami aja selalu. Pergi jala, pergi ngail dengan kami selalu lah. Nasi benarnya pergi dengan orang lain. Operasi memasuki hari kedua ini melibatkan seramai 35 anggota dari pelbagai agensi menyelamat termasuk Bomba, Pertahanan Awam, Pasukan Unit Udara PDRM, Perbadanan Perhutanan Sarawak dan juga rela dalam radius carian sehingga 2 km dari lokasi mangsa dilaporkan diserang. Dalam kejadian 4.27 petang semalam, Muhammad Fakhrul Zaini bersama 3 rakannya turun ke sungai untuk melepaskan jala yang tersangkut sebelum diserang buaya. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.